بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Lebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana melimpah kurniaannya dapat sama-sama kita sekali lagi diberi kesempatan keluar serta kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam majlis ini pada malam ini. InsyaAllah malam ini tuan-tuan malam terakhir kita sebelum kita kembali berkurung. InsyaAllah mudah-mudahan bulan depan kita akan ketemu sekali lagi kalau tak dipanjangkan PKP. Jadi kita akan malam ini kita akan sambung tuan-tuan tajuk yang kedua dalam tajuk bersuci. Tajuk bersuci. Tajuk pertama air, tajuk yang kedua ialah pengenalan najis. Pengenalan najis dan cara bersuci najis. Itu tajuk dia. Kita akan bincang malam ni pembahagian najis dan cara menyuci najis. Ini antara topik yang penting, walaupun dia asas tetapi sangat penting kepada kita untuk kita recall ataupun ulang balik bagaimana tata cara bersuci menurut mazhab kita ataupun menurut syariat Nabi kita. Sebelum daripada ini kita dah kenal perbezaan di antara najis dan juga mustahzah. Kalau secara umum dia ada tiga benda, benda asas, paling asas di dalam bab taharah ini, dalam bab bersuci ini ada tiga benda yang kita mesti tahu kerana dia melibatkan tentang kebersihan ataupun cara untuk kita bersuci. Yang pertama ialah hadas, kerana kita mesti bersih daripada hadas, ada cara dia, ada langkah-langkah yang kita perlu ikut. Yang kedua ialah najis, dan yang ketiga mustahzah. Ada tiga benda yang kita perlu beza. Hadas insyaAllah akan ada tajuk yang khusus. Hadas ini ada dua sahaja, hadas besar dan hadas kecil. Cara bersuci hadas kecil dengan mengambil wuduk, dan cara bersuci hadas besar dengan mandi wajib. Cara dia. Yang keduanya ialah najis, dan yang ketiga mustahzah. Tiga benda sahaja di dalam tajuk bersuci. Kalau kita kuasai tiga benda ini, kita boleh bezakan di antara tiga benda ini, maka insyaAllah kita settle urusan kita berkaitan dengan peraturan bersuci menurut syariat Nabi kita. Kita akan fokus malam ini tuan-tuan berkaitan dengan cara untuk mengenal najis, dan yang keduanya ialah cara bersuci najis. Najis ada tiga, dan tiga bahagian najis ini dia tak sama langkah bersuci, dia ada beza sikit. Baik, sebelum kita nak sambung nak satu ini kita lupa dah. Okay, kita test ni lah. Test ni. Kalau tak clear siang kawan-kawan kita yang buka rumah. Baik, saya ulang sekali lagi. Tajuk yang kita nak belajar, tajuk yang kedua daripada tajuk taharah, tajuk bersuci, iaitu najis dan pembahagian najis. Jadi kita dah bincang ataupun kita dah kenal najis, perbezaan najis ataupun pengenalan najis dan juga mustahzah. Yang kedua malam ni, setelah kita kenal perbezaan antara najis dan juga mustahzah ataupun kotor, maka yang kedua malam ini kita nak bincang pembahagian najis dan juga langkah-langkah bersuci najis. Dia ada berapa step untuk kita bersuci najis mengikut syariat Nabi. Jadi kita akan belajar secara urutan. Baik.
Sebelum kita nak bincang najis terbahagi kepada 3 dan langkah bersuci najis perempuan, kita akan ulang sekali lagi mukadimah ini ataupun perenggan pertama dalam muka surat sebelah ini. Dia akan detailkan contoh najis sebelum kita masuk pembahagian najis dan cara bersuci. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, benda-benda lain yang najis, maksudnya selain daripada benda yang keluar yang kita sebut hari itu, tiap-tiap benda yang keluar daripada kubur dan dubur, maka termasuk di dalam najis. Lendir keluar daripada farah kita najis. Kadang-kadang orang perempuan dia biasa keluar lendir warna putih, keputihan. Dia tanya suami, dia tanya kita, adakah wajib basuh? Kenapa timbul isu wajib basuh perempuan? Kalau tak najis tak wajib basuh. Jadi timbul isu najis ni kerana kalaulah benda itu najis maka wajib basuh. Kalau dia tak basuh, solat tak sah. Jadi lendir yang keluar, keputihan yang keluar daripada farah perempuan ataupun lendir yang keluar melalui dubur lelaki termasuk najis. Kenapa? Kerana kaedah dia ataupun formula yang kita sebut sebelum daripada ni, tiap-tiap benda cair, benda lembut yang keluar daripada kubur dan dubur semuanya dianggap najis, termasuk dalam najis. Lendir sama ada warna apa tak kisah, darah, air keluar daripada kubur dan dubur termasuk najis. Kalau najis maka wajib basuh keputihan, wajib basuh lendir yang keluar melalui farah, lendir yang keluar melalui lubang dubur kita wajib basuh. Kenapa? Kerana dia najis. Kalau tak najis tak wajib basuh perempuan. Sebab itu kita akan belajar akan datang, adakah wajib ataupun sunat basuh apabila kita keluar angin. Keluar angin melalui dubur ni orang panggil kentuk lah. Jadi kentuk ni ada orang yang konon dalam warok dia basuh. Selepas dia kentuk dia dibasuh. Kalau begok wajib basuh, tapi kentuk ni keluar angin. Walaupun angin itu dia berasal daripada najis dan keluar daripada najis, sebab tu angin kadang-kadang berbau. Jadi adakah najis angin walaupun daripada sumber najis, keluar daripada najis, berbau macam najis? Tak najis, tak wajib basuh, tak sunat basuh. Bahkan kata para ulama, kata sebut dalam dibakan di depan, makruh basuh kentut. Jangan buat barang. Makruh mana tak ada pahala, itu makruh. Bahkan kita meninggalkan makruh itu dapat pahala. Contohlah perempuan, kita dah sebut sebelum daripada ni, cara formula ataupun dia panggil teknik untuk jana pahala, dia ada 4 teknik. 1, 2, 3, 4. Yang keempat apa dia perempuan? Yang keempat adalah meninggalkan tiap-tiap perkara makruh dengan niat junjung ataupun akur ataupun ikut perintah Allah. Kerana makruh ni perempuan, dia perintah larangan. Apabila kita tinggal larangan kerana Allah, maksud kerana Allah, kerana perintah Allah, Allah memerintahkan supaya kita meninggalkan larangan walaupun makruh, maka kita meninggalkan larangan dengan niat. Kalau tak ada niat memang tak ada pahala. Sebab perempuan, kenapa kalau tak ada niat tak ada pahala? Kerana pahala ini dia berkait dengan perbuatan mukallaf. Khitabullah Ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallifin. Khitab yakni peraturan. Itu dia merujuk kepada hukum syarak. Jadi kalaulah kita tidak ada perbuatan, tidak ada perkataan, tidak ada niat, niat ini termasuk perbuatan hati, maka tidak akan dapat pahala. Dia meninggalkan makruh, tidak akan dapat pahala sekira tidak ada niat kerana junjung hukum Allah Ta'ala. Maksud kerana mengikut perintah Allah, tidak ada niat, tidak ada pahala. Kenapa tidak ada pahala? Kerana tidak ada perbuatan. Tapi kalau kita niat, kenapa kita tinggal makruh? Kenapa kita tak makan perkara makruh? Dengan niat. Sahaja aku tak makan belacan kerana Allah Ta'ala. Niat. Barulah ada rekod, ada catatan pahala. Kenapa? Kerana ada muta'alliqu bi af'al, ada hubung kait dengan perbuatan hati. Jadi nak rekod pahala, Allah nak anugerah kita pahala, mesti ada perbuatan ataupun perkataan. Sama ada perbuatan itu fizikal ataupun hati. Baru ada pahala. Jadi kalau kita rasa nak basuh kentut, tiba-tiba kita niat, aku pasal apa tak basuh kentut ni? Kerana perintah Allah. Kalau basuh dia jadi makruh. Maka dapat pahala kita setiap kali kentut kita tak basuh. Kalau kita tak tahu memang kita tak basuh pun.
Baik, settle tuan-tuan. Mana contoh najis yang dia akan senaraikan kepada kita? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Najis yang lain ada banyak sebagaimana berikut. Yang pertama, darah. Ini darah contoh pertama. Yang kedua, nanah. Yang ketiga, danur. Mungkin perempuan biar jangan dengar danur. Danur mungkin jangan dengar. Dia istilah kitab Jawi. Kalau di orang Kedah popular juga danur. Bukan pasal danur tu, tapi dia orang Kedah ni dia sebut danur. Danur ni danur, bukan danur bukit kawitan. Masa saya belajar di Kedah dulu, jadi anak budak-budak Kedah ni dia sebut danur. Dia kata ini air danur. Jadi orang yang tak tahu istilah danur, dia ingat air nu lah, air bukit kawitan, air danur. Bukan. Air danur ni dia merujuk kepada air bisa yang keluar daripada reputan. Sama ada reput itu bangkai manusia atau bangkai binatang, ataupun luka. Tak bangkai lagi tapi luka. Luka ni buruk dikeluar air bisa. Maka air bisa tu tuan-tuan dinamakan danur di dalam istilah fiqh. Danur ini najis. Sebab itulah kita akan bincang akan datang tuan-tuan dalam tajuk khusus kenapa belacan, perkasan, budu, cencaluk najis yang dimaafkan pada makan. Ini punca ni. Kita dah sebut sebelum daripada ni ada 4 kategori najis, ada 3 kategori najis. Kategori najis yang dimaafkan terbahagi kepada 3. Yang kita dah sebut 2. Yang kita belum sebut lagi tuan-tuan, 1 iaitu yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Najis yang dimaafkan pada makan. Makan dimaafkan tetapi tidak dimaafkan pada sembahyang dan pada air. Kalau cencaluk jatuh dalam air tuan-tuan, air sedikit berubah status jadi air mutanajis. Kalau belacan wudu jatuh di dalam air yang sedikit berubah air itu menjadi air mutanajis. Kenapa? Kerana di dalam wudu dan dalam belacan itu dia ada najis yang dimaafkan. Apa dia najis? Iaitu air bisa yang keluar daripada proses perebutan ikan ataupun bangkai ikan dan bangkai udang. Apabila binatang ni tuan-tuan, saya dah sebut sebelum daripada ni, manusia ataupun binatang, apabila dia repuk tubuh dia, dia akan keluar air bisa yang baunya sangat busuk. Dan kata para ulama, antara bangkai yang paling busuk sekali bukan binatang, bangkai kita, bangkai manusia. Sebab itu hikmah kenapa kita akan belajar kitab janazah, kitabul janaiz, kitab pada membicarakan tata cara pengurusan mayit. Kenapa mesti ditanam mayit itu sekurang-kurang 7. Tapi 7 itu dah lebih sebenarnya, 7 kaki itu dah lebih. Yang sebenarnya untuk sah tanam, untuk lepas tanggungjawab kita dengan mayat, tanam qadar mana? Qadar kalau dalam kitab biasa disebut, dia tak sebut ukuran kaki berapa, 7 kaki, 5 kaki, dia tak sebut. Dia sebut umum. Sekadar tanam mayat ini tak mengeluarkan bau bagi orang yang hidup. Dalam mana kita nak qadar? Adakah 5 kaki, 6 kaki, 7 kaki? Dia tidak spesifikkan dari segi ukuran sebenar, tetapi umumnya qadar tanam itu bau dia tak akan sampai ke atas. Kenapa? Dia berbeza dengan binatang. Binatang ini walaupun dia busuk tapi lagi tuan-tuan, walaupun dia busuk tetapi busuk lagi bangkai manusia. Baik kita hentam bedal macam-macam. Binatang dia makan rumput ya. Dia tak makan burger, dia tak makan sosis, tak makan tom yum. Kita ni bedal wal hantam, membujur lalu melitam patah. Tolak kayu dan besi, lain semua jalan. Nak orang muda lah. Kita orang tua ni semua pantas lah. Genti manis tak boleh makan tu. Darah tinggi tak boleh. Nasib baik juga. Orang muda membujur lalu melitam patah. Kalau kayu dah besi. Baik. Yang ketiga, danur settle tuan. Yang ketiga danur dah settle, iaitu apa dia? Air bisa. Dia asal danur ni darah dan nanah. Danur, darah dan nanah. Apabila dia bercampur darah dan nanah, keluar air bisa. Sebab tu busuk air bisa. Dan yang keempat, susu binatang yang tak boleh dimakan. Tuan-tuan, susu binatang yang haram dimakan, maka susu dia najis.
Susu dia najis. Orang tanya susu harimau, susu gajah, itu najis. Dia haram dimakan. Kalau susu unta boleh, tuan-tuan, tuan-tuan pergi Mekah, popular sekarang ini untuk energi. Susu unta boleh makan kerana dia halal dimakan. Susu yang haram dimakan haram. Susu harimau haram. Dulu masa saya mengaji, Tok Guru tanya, dia kata, Azhar, susu ayam boleh makan? Saya fikir susu ayam tu boleh makan susu ayam. Kata boleh Tok Guru, sebab ayam boleh makan. Oh boleh, dia kata. Ada susu ke? Pokoknya dia mungkin dia tengok saya waktu tu nak blame. Yang kelima tuan-tuan, arak. Ini jelas nak mudah. Dan yang keenam, tiap-tiap benda cair yang memabukkan. Tiap-tiap benda cair yang memabukkan, tidak yang beku ataupun keras. Itu dia panggil arak tuan-tuan. Tiap-tiap benda cair yang memabukkan, tidak yang beku atau keras. Kalau benda beku, benda yang keras, walaupun dia memabukkan, tak haram. Ni nak cerita najis ke tidak, dia bukan isu makan. Contoh apa dia tuan-tuan? Contohnya dia benda beku, najis ataupun tidak. Contoh dia ganja. Ganja, tak kira apa nama. Adakah najis ganja itu? Ketum sekarang ni, adakah najis daun ketum? Tak najis. Air dia tak najis. Bukan soal isu nak makan, nak tahu najis ke tidak. Air ketum tak najis, ganja tak najis, dadah tak najis. Walaupun kita sebut najis dadah, itu marketing, supaya orang lari tak isap dadah, maka digunakan jauhi najis dadah. Itu motif lain dia, sebab nak bagi orang tinggalkan dadah. Tapi diri dadah itu dia tak najis. Bukan isu makan. Makan ada hukum berbeza. Kalau makan sekadar untuk perubatan, maka sedikit diharuskan. Sebab tu tuan-tuan makan ubat, kenapa boleh harus makan ubat? Walaupun ubat tu ada drug, sedikit drug, sedikit dadah, ada sedikit chemical. Chemical tu tuan-tuan dari segi sisi pandang Islam, chemical dia boleh memudaratkan badan future dari segi jangka masa panjang. Sebab tu makan chemical, tak kisah tuan-tuan makan sekarang, dia tak membahayakan terus. Maka sedikit harus. Cerita harus saja. Kalau nak cerita lebih baik kerana dia ada mudarat untuk jangka masa panjang, lebih baik tak dia makan dah. Tapi kalau nak berubah, harus. Kenapa harus? Punca kena tahu. Kerana diri dia itu tak terbukan arak. Kalau arak, tiap-tiap benda yang cair, yang memabukkan itu arak. Maka arak walaupun sedikit tak mabuk pun haram. Contoh kata minum arak satu sudut teh, boleh ke tidak? Tak boleh. Kenapa? Walaupun tak mabuk, kerana diri dia itu najis, tidak dikaitkan dengan mabuk. Ini kena penting tuan-tuan untuk bezakan arak dengan benda yang lain. Arak ini diri dia najis walaupun minum tak mabuk. Orang kata satu sudut teh boleh minum arak selagi tak mabuk. Maka itu jawapan dia illah ataupun sebab yang salah. Kenapa? Kerana arak bukan kerana sebab dia mabuk, tetapi diri dia itu Allah Ta'ala mengharamkan diri dia. Walaupun ada orang minum arak sedikit tak mabuk. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua dia panggil kategori yang selain daripada arak, iaitu benda yang memabukkan. Maka benda yang memabukkan ini ada dua isu. Pertama, diri dia ini suci. Yang kedua, hukum makan. Hukum makan dia ini, kalaulah makan sedikit tak memabukkan, maka harus makan sedikit dengan tujuan yang tertentu. Tujuan biasanya apa tuan-tuan? Untuk perubatan. Orang tua kita dulu untuk berubat dia minum, dia makan air ganja. Dia rebus air ganja, dia ambil putik-putik daun ganja, dia rebus. Sebelum dia masuk kebun, dia minum satu gelas, separuh gelas. Untuk apa? Untuk tenaga dia. Harus ke tidak? Harus. Orang ini yang salah tu sebab dia pandai lebih. Dia campur dengan macam-macam menu. Buah ganja campur dengan macam-macam tuan-tuan. Kalau budak kampung, budak kampung ni dia apa nama ni? Dia jenis lebih.
Macam-macam dia ramuan dia buat. Settle itu isu dia. Ganja, benda yang mabuk, dia ada dua isu. Diri dia tak najis, yang kedua hukum makan sedikit harus dengan tujuan tertentu. Tapi kalau banyak, haram. Kenapa banyak haram? Sehingga memabukkan. Sebab tu isu orang makan, apabila budak-budak kita hari ni dia makan sehingga tertagih haram makan. Setiap kali dia makan haram. Kenapa? Kerana makan untuk ketagih. Kenapa haram? Ilah haram tuan-tuan kerana Islam jaga akal. Kalau mabuk, dia menghilangkan akal. Walaupun sekejap hilang akal. Khayal hilang akal walaupun sekejap, maka haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Direkodkan haram. Yang seterusnya najis, yang seterusnya anjing, babi, kacukannya yang dikacukkan anjing dan babi, dan segala bangkai. Kita dah sebut sebelum daripada ni, segala bangkai, sekecil-kecil bangkai sehinggalah sebesar-besar bangkai, semuanya najis. Sama ada bangkai itu lipas, atau bangkai itu nyamuk, atau bangkai itu semut yang kecil, maka najis. Pastikan clear daripada pakaian kita ketika kita nak solat. Semut yang kecil, lipas, nyamuk dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia termasuk dalam najis. Bangkai. Ustaz, semut yang kecil itu tak termasuk bangkai yang dimaafkan. Okey, kalau semut kecil ni, dia ada satu isu, dia panggil isu umul bulwa. Ini saja dimaafkan. Tak kisah sekecil mana semut, asalkan dia mangkat. Cuma tak apa saja, semut, lala, kalkatu, dia boleh sampai level dimaafkan sekira dapat syarat ataupun kriteria isu umul bulwa. Apa makna umul bulwa? Maksud umul bulwa ni sekiranya bangkai itu ataupun benda najis itu banyak sehingga sukar untuk kita elak. Sehingga dia banyak tu panggil balwa. Balwa ni dibalai suatu tempat itu dengan najis yang tertentu sehingga sukar untuk kita elak. Contoh tumpuan tai cicak ataupun semut mati yang banyak, ataupun kita panggil kalkatu, musim dia bulu merata, musim dia kita solat Allahu Akbar terpijak bulu. Dia dimaafkan dengan dua syarat. Tai cicak sama je, tai cicak yang banyak sukar untuk kita elak. Tapi kalau kita boleh elak, wajib kita elakkan, tak dimaafkan. Sukar untuk kita elak baru dimaafkan dengan dua syarat. Umum balwa, umum balwa itu bahasa fiqh. Umum balwa dibalai dengan suatu benda yang sukar untuk kita elak. Kalau di Mekah dulu tuan-tuan, tahi burung merpati di Masjidil Haram, saya sukar untuk elak tahi burung merpati. Ambil wudu kadang-kadang terpijak. Dengan dua syarat. Pertamanya tuan-tuan, benda yang kita pijak itu dia kering. Najis yang kita pijak, tai cicak kering. Kalau semut pun semut yang tak basah, bangkai yang kering. Satu cara. Syarat yang kedua, baik, syarat pertama dulu. Syarat pertama, mesti dia kering. Sama ada kering ini bangkai ataupun kaki kita. Kalau bangkai kering tapi kaki kita basah, bawa ambil wudu, sentuh, maka tidak dimaafkan juga. Pertama, syarat pertama untuk dimaafkan benda yang sukar untuk elak ni tak kira apa saja. Pertamanya mesti bangkai kering. Semua itu kering, bukan basah. Najis kering. Kering najis ataupun kaki kita kering. Kalau najis kering, kaki basah, sama, tak dimaafkan. Yang kedua, syarat yang kedua, kita tak sengaja, bukan sengaja, kita dah nampak tai cicak, sengaja untuk pijak. Ruang lain ada, tapi kita memang tak sengaja, kerana tak ada ruang terpijak, dimaafkan. Terpijak, pertama tak sengaja. Yang keduanya, mesti bangkai itu kering ataupun kaki kita kering. Kenapa? Kerana tempat itu sukar, payah untuk kita jaga. Sapu-sapu datang lagi, sapu-sapu datang lagi. Musim kelkatu biasanya dia pun sayang dia. Baik, saya
Yang ke seterusnya, semuanya yang contoh yang disebut tadi najis kecuali bangkai manusia. Bangkai manusia tak najis. Bangkai manusia kita panggil mayit. Mayit tu tuan-tuan bahasa Arab, tapi terjemah bahasa Melayu bangkai manusia. Itu mayit. Kalau maitatun, bangkai binatang. Maitatun bahasa Arab, dalam Quran digunakan bahasa Arab Fusahah. Terjemah ke bahasa kita dia panggil bangkai binatang, maitatun. Wadamu walahmul khinzir. Qurrimat alaikum. Yang ke pertama maitah, bangkai binatang. Yang kedua mayyitun. Mayyit itu bangkai manusia. Cuma orang Melayu ni dia pinjam bahasa Arab, dia tak sebutlah mayyit, dia Melayu kalah. Jadi mayat, M-A-Y-A-T. Dia tak ada syadat, mayat. Jadi mayat itu maksud dia bangkai manusia. Ada satu lagi tuan, perbezaan penggunaan istilah. Biasa orang guna jenazah. Mayat pun kita guna, jenazah pun kita guna. Tuan Haji nak pergi mana? Nak ziarah jenazah. Ada taman kita ni, jemaah taman kita meninggal, jenazah akan dikebumikan, akan disemayangkan pada pukul 5 petang ni. Kenapa dia sebut jenazah dan kadang-kadang dia sebut mayat? Penggunaan istilah ni tuan-puan, kalau mayit bangkai manusia yang belum berada di atas pengusung. Hari ni kan kita guna dulu dipanggil pengusung lah. Pengusung untuk kita usung dia letak atas di kubur lah. Dia panggil pengusung kan. Jadi kalaulah mayat itu berada di atas keranda tu dia panggil jenazah. Mayat dah dimasukkan ke atas keranda. Ketika dia berada di atas keranda dipanggil jenazah. Sebab tu orang panggil usun jenazah. Orang tak panggil usun mayit. Usun jenazah. Kenapa? Kerana jenazah ni merujuk kepada mayit yang berada di atas pengusung. Mayit berada di atas keranda, bertukar nama, bertukar istilah jenazah. Benda sama tuan-tuan, istilah saja. Benda sama lah. Macam kita lah. Di rumah, di surau panggil imam. Tapi imam ni di mana saja panggil imam. Balik rumah, tak panggil tu imam. Isteri dia panggil lain, anak dia panggil ayah. Kenapa? Orang yang sama tapi nisbah berbeza. Nisbah anak dia panggil ayah. Nisbah makmum dia panggil imam. Baik. Semua najis kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Ikan pun tak najis dan belalang pun tak najis. Maksud tak najis ni dia ada nisbah dia lah. Ikan tak najis dan belalang tak najis, boleh dimakan. Ikan boleh makan dan belalang boleh makan. Tapi kalau dia mati tak boleh dibawa di dalam solat. Walaupun ikan ni boleh dimakan, nisbah tak najis pada makan. Udang boleh dimakan, tetapi kalau dia mati, bangkai udang, bangkai ikan, bangkai belalang tak boleh kita sentuh dia ketika kita solat. Jangan ada juzuk binatang masih lagi berada di badan kita ketika kita solat Allahu Akbar. Tak sah. Sebab itulah kita makan sayur, kita makan gula. Ketika nak solat kena basuh, kerana itu najis bangkai yang dimaaf pada makan, tetapi dia tidak dimaaf pada solat. Dia lain bahasa. Baik, terus last sekali tuan-tuan, sebelum kita isyak, kita nak bincang sedikit. Kita masuk satu je malam ni, pembahagian. Okey. Kan kita siapkan dia berbau kan. Bau bukan tak kunci, dia masih ada bau. Ini kita nak bincang isu tata cara bersuci najis. Bersuci najis. Najis ini kita akan masuk dua, insya-Allah sempat dua. Najis tak baik, kita masuk satu dulu malam ni. Dia dua tu dia duduk di belakang. Yang abang tanya ni duduk di belakang. Dia tu najis sederhana. Cara bersuci najis sederhana ada 3 langkah. Jadi macam mana cara? Suci tak hilang. Ini dia panggil special case. Kalau suci tak hilang, dia ada
pengecualian. Dia bau. Ya. Dia bau, warna. Jadi dia ambil kira. Kalaulah bau ni masih kuat, maka dimaafkan. Tapi kena ikut dulu. Macam mana cara tuan-tuan? Saya sebut secara ringkas dulu. Sekejap lagi kita akan detailkan. Jadi cara bersuci najis ni dia ada 3 langkah. Najis ada 3. Pertama, dia tak sama langkah dia tuan-tuan. Ada 3 bahagian najis. Pertama, najis ringan. Contoh najis ringan 1. Kita nak bincang malam ni najis ringan. Ada 1 saja contoh, mudah. Tapi kita kena betul-betul kena pasti, jangan bertukar. Walaupun 1 tapi jangan bertukar. Yang kedua, najis berat. Najis berat ada 2 contoh saja. Iaitu babi, anjing. Dan tu tak sama je lah. Iaitu dan tiap-tiap benda yang jadi daripada anjing dan babi. Dan yang ketiga yang banyak. Yang ketiga ialah najis sederhana. Sederhana ini mudah ingat tuan-tuan, tak perlu kita hafal, ada banyak sangat dia. Selain daripada najis ringan, 1 contoh, dan selain daripada najis berat, semuanya najis sederhana. Baik, 3 najis ni tuan-tuan, kita nak tahu berapa langkah cara bersuci. Najis ringan paling simple, ada 1 saja langkah. Paling simple najis ringan. Ada 1 sahaja caranya. Yang kedua najis berat dan najis sederhana. Ada 3 langkah. Sama. Najis berat 3 langkah dan najis sederhana ada 3 langkah. Baik, mana contoh najis sederhana? Yang abang kita tanya ni, isu ikan. Ikan ni kita bersiar darah dia dan sisik-sisik dia itu di bangkai, darah bangkai kita ni. Darah pun najis, bangkai itu pun najis sekiranya kena badan kita untuk solat. Untuk solat saja amat najis nisbah solat. Adapun di nisbah makan tak najis. Dipanggil bangkai yang tak najis. Bangkai lain mana najis. Tapi bangkai belalat dan bangkai ikan, bangkai udang tak najis. Jadi walaupun dia tak najis, itu nisbah makan, bukan nisbah solat. Sebab tu kena basuh. Kenapa? Kerana kita nak solat. Basuh darah dia. Okey, darah mudah hilang. Walaupun darah mudah hilang, tapi bau najis itu, bau hanyir dia itu melekat. Bau hanyir ikan masih ada, masih melekat. Cara dia macam mana tuan-tuan? Langkah pertama, buang diri najis. Ini sama je. Kesemua najis tuan-tuan, langkah pertama mesti buang, bersihkan dulu diri najis. Jangan basuh najis. Jangan basuh darah, kena buang dulu. Cuma cara buang ni dia ada beberapa cara. Kita boleh buang dengan cara manual. Manual ni maksudnya ambil kain tisu lap. Darah di sini kita lap dulu buang. Lap, kesan di tangan kita ini kesan hanyir, kesan darah. Tapi darah ada, darah dah tak ada. Sisi ikan semua dah tak ada. Perut ikan semua tak ada. Yang ada apa? Yang ada di tangan kita bau. Kenapa ada bau? Kerana kesan darah, kesan hanyir ikan, kesan najis inilah yang kita nak masuk. Sebab itu langkah pertama, kita kena bersihkan diri najis. Kalau air kecil di atas lantai, ambil kain lap. Tinggal apa dia? Tinggal kesan air kecil atas lantai. Kita nak basuh apa tuan-tuan? Bukan nak basuh najis, basuh tempat terkena najis. Sebab itulah langkah pertama mesti buang najis. Kerana kita bukan nak basuh najis, tapi kita nak basuh tempat yang terkena najis. Maka najis itu mesti dibuangkan. Sehingga mana buang? Sehingga kesan itu tinggal kesan, bukan tinggal najis. Nak tahu tinggal kesan tuan-tuan, memang tengok tak ada pun. Licin. Kalau air kecil di tangan kita clear dengan tisu, dengan kain huruf, dah hilang. Tinggal apa? Tinggal kesan bekas. Sehingga jilat pun kita sanggup. Kalau bukan najis kita sanggup jilat. Kenapa? Dah hilang. Barulah langkah kedua. Langkah kedua ni baru kita mula bersuci. Cara dia, langkah kedua ambil air mutlak, kita dirus, kemudian kita gosok. Gosok tu, ini penting. Gosok itu level mana? Maksud level mana tu? Kita nak pastikan hilang. Maka gosok tuan-tuan, di samping kita gosok, di samping langkah ketiga kita kena buat penilaian. Gosok-gosok sehingga level dia tuan-tuan menggunakan level zon. Mungkin malam ni tak sempat, kita masa dah nak ambil. Level ni saya akan cerita lain kali. Level sangat penting sebab dia ada 2 level. Level pertama yakin. Level kedua zon, tak perlu yakin. Kita ambil level kedua iaitu level zon. Zon apa?
kuat hati ni, perasaan kita dah kuat. Kata aku gosok macam ni, lama ni, dengan air yang dah banyak dirup, dah hilang. Apabila hilang, perasaan kita hilang, kita buat penilaian. Maksud nilai apa? Langkah ketiga kita nilai tengok, dengan gosok kita taruh air pada tu dah lama ni, dah hilang. Asal dia tuan-tuan, sok. Tapi kalau nak isu tertentu, special case, tiba-tiba dia keluar lagi bau. Ini dia panggil kes yang terpencil. Kalau keluar bau, maka kita kena ambil lagi, kena tambah. Dia tak sama dengan isu biasa. Kalau keluar bau ataupun kita nampak dia panggil jadi dua benda, satu warna dan bau. Kalau jenis warna yang payah nak tanggal, warna najis masih ada, darah masih ada, maka kita kena tambah lagi. Kena tambah lagi luar daripada biasa. Maksud biasa ni kalau dua timba ni dah suci. Tapi kenapa dia jadi luar biasa, special case terpencil? Kerana warna dia sukar nak hilang. Abang tanya ni, bau sukar nak hilang. Maka apabila bau sukar nak hilang, kena tambah lagi. Dan tambah pun tak hilang juga. Tambah lagi tak hilang, barulah akhirnya dimaafkan. Kena buat luar biasa, kena buat lebih daripada kebiasaan. Kita tonyok-tonyok, jangan cover dengan sabun. Sabun lah. Hari ni tuan-tuan, kita kadang-kadang dia nak express, dia cover dengan sabun. Tak boleh, itu bersih tapi tak suci. Bersih dan suci berbeza tuan-tuan. Kita nak suci walaupun tak bersih. Maksudnya walaupun tak ada bau, tapi suci. Suci dan bersih. Tapi kalau bersih tak suci, tak luluh di sisi syar. Maksud apa tuan-tuan? Maksud dia cover dengan sabun sehingga bersih, tak nampak warna, tak bau. Dia cover dengan sabun. Sebelum cover dengan sabun, kena clear langkah 3 langkah. Kena clear langkah pertama, langkah kedua kena tonyok, gosok zon kita, kodar ni dah suci. Nilai ni, penilaian ni tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, penilaian langkah 3, nak nilai level zon. Tak perlu yakin. Kalau yakin memang kena cium. Kalau yakin, warna kena tengok, bau kena cium betul, dan rasa ni ciri kan dia ada 3. Rasa dia kena letak di lidah, baru yakin. Tapi Allah Ta'ala tak memberatkan. La yukallifullahu nafsan wus'aha. Tidak memberatkan kita untuk berada pada level yakin dalam bab bersuci. Tak. Zon cukup. Maksud zon ni tak perlu kita jilat. Ada lagi dah hanyir-hanyir. Rasa hanyir ada lagi, tak perlu jilat. Tak perlu cium. Tak perlu letak macam kita basuh begok kan, ada jenis orang was-was. Dia basuh begok tuan-tuan, was-was. Was-was ni mudah ni sebab apa? Kadang-kadang dia mengaji tak berapa nak clear. Kalau tak mengaji langsung, mudah syaitan tak kacau. Dia was-was ni nak confirm, nak betul-betul confident ni, bau lagi tak? Bau. Kalau bau, kena basuh lagi. Kalau bau, kena basuh lagi. Maka Allah tak memberatkan kita sehingga kena cium. Kalau cium, dia panggil level yakin. Zon saja. Cuma isu abang tanya ni, tak cium pun dia bau. Mesti kena basuh lagi. Sehingga basuh pun tak hilang. Ketika tu baru dimaafkan. Wallahu a'lam. Baik, kita masa ada lagi lebih kurang 30 berapa lagi tu? 35. Okey, ada namanya lagi. Saya tanya sikit. Ya. Cikempok ataupun Apa dia Zat? Cikempok. Tompok. Cikempok. Okey, cikempok. Cikempok ataupun melecok. Kan ada bisa dia kan. Itu masuk kategori danau tu. Betul. Air bisa sama macam kempok ni. Memang dia sama dengan bisu. Bisu dia keluar air bisu. Air nanah tu kan, lepas nanah dia keluar bisu. Air bisu tu memang termasuk najis. Kempok pun najis. Jadi kena masuk kempok tu, bagi dia apa nama ni, hilang keluar semua, baru balut. Bagi dia keluar semua, kita dah confirm tu, waktu kita nak balut confirm ada lagi dah air, tak ada, waktu tu balut. Apabila kita dah balut keluar, tak apa, dimaafkan. Isu darah pun sama. Kan ada darah luka, kita lap darah luka, lap, keluar lagi dah. Lap lagi. Ketika mana, apabila lap terakhir, kita terus balut. Balut dalam balutan mesti keluar, dimaafkan darah yang berada dalam balutan. Tapi kena ikut prosedur. Tak ikut prosedur, tak dimaafkan. Prosedur dia, kena bersihkan dulu, barulah. Apabila kita balut, bersih, kemudian balut, dalam balutan mesti ada darah. Dan darah tu contoh tuan-tuan,
Balut itu kadar mana? Zon, kena ada level zon. Zon maksud balutan ini darah dia keluar tak akan melimpah. Maksudnya tak akan menyerap keluar. Tiba-tiba dalam solat dia menyerap keluar, dimaafkan. Sebab kita dah ikut prosedur biasa. Itu penting tu mana? Sama juga cukup kita kena kalau nak solat kita kena pastikan air tu tak keluar, lap balut. Kalau semua badan, jadi isu. Semua badan kena baju. Semua badan dia ada satu isu kita akan bincang tadi tu. Dia panggil daimun hadas. Ini antara special case yang kita mesti sebut satu tajuk khusus. Dia panggil daimun hadas ni tuan-tuan, orang yang semayang dalam keadaan hadas. Dia sama je konsep orang yang semayang dalam keadaan najis. Dia ada najis keluar selalu di badan dia. Dan dia ada hadas. Sama. Ada hadas ni maknanya dia kentut sedia. Tak sempat untuk dia lengkapkan semayang 2 minit. Contohlah subuh 2 minit je dia perlu sebab nak express. Dalam 2 minit tak sempat untuk dia tak keluar angin. Keluar ni orang panggil apa tuan-tuan? Orang panggil sil sirih ni kentut tak lawan. Bukan kencing tak lawan. Kalau kencing tak lawan, sil bol. Kencing keluar sedia. Kita terutama orang 60-70 tahun ni tuan-tuan, dia break habis. Dia dis tak boleh tukar. Bila di break tak ada, memang dia keluar sendiri. Keluar sendiri. Cara nak solat, insya-Allah tuan-tuan kita akan sebut akan datang. Dia ada tambahan pada syarat wuduk. Dia ada tambahan. Kita buat complete wuduk biasa, kemudian ada tambahan untuk spesifik ini. 2 isu ni saya akan sebut lain kali. Orang yang keluar darah selalu, perempuan keluar tentuk selalu, keluar angin selalu, sama. Konsep dia dengan najis. Dengan najis ni kalau tuan-tuan perasan, ada orang yang operate, dia keluar, dia pakai tangki di luar. Dia serang pakai tangki di luar. Nak kena solat. Sedangkan tangki itu kan tangki najis. Maka sama isu. InsyaAllah kita akan sebut lagi. Baik. Tajuk ni tuan-tuan saya tak sempat nak sebut. Cuma saya buat conclusion saja masa kita dah beberapa minit lagi. Baik, dia kata bahagian najis. Saya dah sebut tadi ada 3 najis. Najis itu pula dibahagi kepada 3 bahagian. Baik, 3 bahagian saya dah sebut. Pertama ialah najis mukhaffafah. Jadi kesimpulan tuan-tuan, najis mukhaffafah ni saya nak sebut secara ringkas saja. Kemudian bulan depan saya akan baca balik nombor 1 ini. Baik, najis mukhaffafah ini saya nak sebut 2 benda saja. Dalam tiap-tiap najis tuan-tuan kita kena faham asalnya 3 benda. 3 benda tuan-tuan insya-Allah clear. Orang paling mantap kefahaman kita. Pertama, kena faham najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni makna najis ringan. Kenapa? Apa dia najis ringan? Maksud dia, kenapa dipanggil najis ringan? Bagi kita faham satu, najis ringan. Yang kedua, kena faham contoh. Sebab takut tu bertukar. Dan ketiga paling penting yang kena faham ialah langkah bersuci najis ringan. Ada satu langkah ataupun detailnya setengah ulama kata ada 2. Satu langkah ataupun 2 langkah. Baik, saya nak sebut satu. Pertama ni tuan-tuan, najis ringan dipanggil najis mukhaffafah. Kenapa najis? Nama itu kita nak bahas pada nama. Kenapa dipanggil najis ringan? Konsep pengajian dalam agama tuan-tuan, Allah Ta'ala ajar kepada kita, ajar Nabi Adam lagi. Allah ajar kepada kita, dia ada 2 benda kena faham. Pertama nama, yang kedua diri. Dalam Al-Quran. Pertama nama, yang kedua diri. Apa pun tuan-tuan belajar agama, 2 ini sangat penting. Allah rintis, Allah membiulkan cara ini bermula dengan Nabi Adam. Allah ajar Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Allah ajar kepada Nabi Adam setiap benda atas muka bumi ini 2 benda. Pertama nama, yang kedua diri. Jadi tuan-tuan, sebab itulah akan datang saya nak sebut kat tuan-tuan, kita nak kenal nama najis mukhaffafah, nama dia dan diri dia. Apa contoh najis mukhaffafah? Kenapa dinamakan najis mukhaffafah? Dan contoh diri dia. Diri dia tu sebenarnya yang kita nak kenal. Air kencing kanak-kanak lelaki yang tak sampai 2 tahun. Itu diri mukhaffafah. Kenapa panggil najis ringan? Ini insya-Allah tak sempat malam ni, kita akan bahas bulan depan. Tak satu persatu. Jadi bulan malam ni kita nak sebut kerangka saja.
kerangka pengajian supaya tuan-tuan clear. Dalam bab najis, kita dah tahu bahagian najis ada 3, dan setiap najis pertamanya kita tahu najis ringan, nama dia kita tahu, kenapa dipanggil najis ringan. Yang kedua yang kita akan bahas, contoh najis, setiap satu ada contoh dia supaya kita kenal. Dan yang paling penting ialah cara bersuci. Kalau kita silap di nombor 3 ni tuan, menyebabkan impak atau kesan sangat besar. Semayang kita tak sah, masuk masjid haram, pegang Quran haram. Kenapa? Kerana kita tak lengkap ataupun tak ikut prosedur bersuci. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung bulan depan kalaulah kita diberi peluang untuk ataupun untuk tamat PKP. Kalau PKP tak tamat lagi, kita sambung lagi bulan depan. Terima kasih banyak tuan-tuan. Minta maaf banyak. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin.